Sejak tahun 1970, mendiang Dr. Irene Fernandez telah berusaha untuk mempromosikan serta mempertahankan hak asasi golongan rentan, terutamanya wanita, pekerja tempatan dan asing serta pelarian. Beliau telah berkempen untuk menghentikan keganasan terhadap wanita dan juga menjalankan kerja-kerja advokasi untuk penggubalan undang-undang berkenaan keganasan rumah tangga. Menerusi tenaga nita, beliau telah menerajui kempen untuk mempertahankan hak pekerja tempatan dan asing secara berterusan dalam dan luar Malaysia. Meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran, beliau tidak pernah menggalakkan penggunaan keganasan, sebaliknya menggunakan pendekatan konstruktif dalam menangani kes-kes pencabulan hak asasi manusia. Beliau telah meninggal dunia pada 31 Mac 2014 pada usia 67 tahun. Untuk mengiktiraf jasa dan pengorbanan beliau, Suakam dengan ini menganugerahkan kepada Dr. Irene Fernandez Anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori individu. Ditubuhkan pada tahun 1985, Sarawak Women for Women Society SWWS merupakan sebuah NGO yang memperjuangkan hak wanita dan kanak-kanak di Sarawak. Sejak 29 tahun yang lalu, organisasi ini telah menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan dan bantuan seperti Drop-In Center, One Stop Crisis Center, talian krisis wanita dan projek kit keselamatan diri. SWWS telah menjalankan projek Empowering Rural Girls di Baram, Sarawak yang bertujuan memberikan pendedahan kepada remaja wanita di kawasan pedalaman untuk mengelak daripada dieksploitasi oleh masyarakat luar. Projek ini menyumbang kepada penubuhan Persatuan Wanita Penan pada tahun 2011. SWWS juga membantu menubuhkan jaringan AIDS Sarawak dan masih memainkan peranan penting dalam mendidik kaum wanita mengenai implikasi AIDS terhadap mereka dan keluarga mereka. Sekalung tahniah diucapkan kepada Sarawak Women for Women Society, pemenang anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori organisasi. Elanti Ryan Perumal telah berkhidmat dengan Akhbar The Star selama 22 tahun. Beliau telah melaporkan pelbagai isu berkaitan hak asasi manusia dan gejala sosial. Antara isu hak asasi manusia yang diketengahkan dalam laporan beliau adalah isu perumahan dan kesihatan 500 pekerja ladang di Lengkel, isu perkhidmatan kesihatan di hospital awam dan masalah tanah yang dihadapi oleh SJK Tamil Sungai Renggam. Menerusi laporan beliau, agensi kerajaan yang berkenaan telah mengambil tindakan susulan untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan. Sekalung tahniah diucapkan kepada Elanti Ryan Perumal, pemenang anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori media cetak. Wan Nurhayati Wan Alias merupakan seorang wartawan meja jenayah berita harian yang percaya bahawa media mampu membawa perubahan terhadap situasi hak asasi manusia. Berpegang pada prinsipnya ini, beliau sanggup mengenepikan keselamatan diri untuk mendedahkan isu hak asasi manusia menerusi laporannya. Antara liputan berita utama beliau dalam isu penyeludupan warga asing ke Malaysia dan isu pencabulan hak kanak-kanak oleh Al-Arqam. Menerusi laporan yang diterbitkan, beliau telah menegakkan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat kepada maklumat yang tepat dan hak asasi mereka yang terlibat walaupun berdepan dengan pelbagai kekangan. Sekalung tahniah diucapkan kepada Wan Nurhayati Wan Alias, pemenang anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori media cetak. BFM 89.9 merupakan sebuah stesen radio berbahasa Inggeris yang dilancarkan pada September 2008 dan berasaskan prinsip educate, enlighten and entertain. Walaupun isu perniagaan dan ekonomi adalah fokus utama, ia telah berkhidmat sebagai saluran pendidikan baru bagi pelbagai pihak yang berkepentingan dalam membincangkan hal ehwal semasa termasuk isu hak asasi manusia. Stesen radio ini sentiasa berusaha
untuk menyampaikan laporan yang adil dan seimbang berkaitan isu semasa yang melibatkan masyarakat rentan dan terpinggir, pembelih hak asasi manusia, kebebasan bersuara serta demokrasi dan tadbir urus yang baik. Sekalung tahniah diucapkan kepada BFM 89.9, pemenang Anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori media penyiaran. Projek Jiwa Murni merupakan satu projek pendidikan untuk kanak-kanak tidak berwarga negara di Pulau Berhala, Sandakan, Sabah yang dimulakan oleh Markas Angkatan Bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM pada tahun 2009. Program ini memfokuskan kepada pelajaran asas 3M, membaca, menulis dan mengira yang seiring dengan pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan sekolah rendah. Ia juga menerapkan ilmu kemahiran hidup dan ketatanegaraan. Berdasarkan bancian terbaru ATM, pulau itu mempunyai 2,534 penduduk. Daripada jumlah ini, hanya 170 kanak-kanak dan remaja yang bersekolah di Bandar Sandakan. Walaupun program pendidikan asas ini bukan di bawah bidang tugas ATM, ia merupakan satu inisiatif yang dilakukan atas dasar keprihatinan terhadap hak pendidikan kanak-kanak yang wajar dicontohi oleh pelbagai pihak di Malaysia. Sekalung tahniah diucapkan kepada Markas Angkatan Bersama Angkatan Tentera Malaysia, pemenang Anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori agensi kerajaan. Ditubuhkan pada tahun 2011, DIB, Deaf in Business, Coffees of Hawaii. DIB adalah restoran rangkaian kopi yang pertama di Malaysia yang dikendalikan sepenuhnya oleh 9 kaki tangan orang kurang upaya pendengaran. Misi DIB menubuhkan rangkaian ini adalah untuk memberikan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada golongan kurang upaya pendengaran melalui latihan kemahiran dan keusahawanan. Melalui inisiatif ini, DIB mempromosikan pendekatan berasaskan hak asasi di mana pekerjanya dilatih untuk berdikari dan menjana pendapatan sendiri daripada bergantung kepada bantuan kebajikan. Sekalung tahniah diucapkan kepada DIB Coffees of Hawaii, pemenang Anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori entiti perniagaan. Hafrul Izwan bin Muhammad Isa, seorang guru di SMK Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, telah melibatkan diri dalam mempromosi program amalan terbaik hak asasi manusia di sekolah ATAM yang diperkenal oleh Suhakam sejak tahun 2009. Pada peringkat awal pelaksanaan program ATAM, beliau berhadapan dengan pelbagai cabaran dari segi keuangan, mendapatkan komitmen daripada pelbagai pihak dan juga penerimaan nilai hak asasi manusia di kalangan warga sekolah. Kesungguhan beliau dalam mempromosikan program ATAM dan konvensyen mengenai hak kanak-kanak sepanjang 5 tahun ini telah mendorong kepada beberapa perubahan positif dari segi mutu disiplin dan pencapaian akademik pelajar. Atas dasar sukarela, beliau merupakan jurulatih utama untuk program ATAM yang sentiasa mengulurkan bantuan dan nasihat kepada sekolah-sekolah ATAM di Malaysia. Sekalung tahniah diucapkan kepada Hafrul Izwan bin Muhammad Isa, pemenang Anugerah Hak Asasi Manusia bagi kategori khas.